khabar semua pelajar? Sihat? Pelajar boleh dengar suara saya? Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Alhamdulillah sihat. Terima kasih, Doktor. Okey, Alhamdulillah. Okey, sebelum saya mulakan perkongsian ilmu, saya tak adalah mengajar. Data ini pun saya rasa dah mengajar dengan baik berkaitan dengan foreign policy. Dan nanti dalam perkongsian saya itu, saya tidak menyentuh secara detail berkaitan dengan foreign policy. Tapi apa yang saya akan bincangkan kepada dan kongsikan kepada pelajar semua adalah berkaitan dengan isu nuklear Iran dan kepentingan Amerika Syarikat di Timur Tengah khususnya, di mana isu ini satu masa dulu dia sangat hot pada kurun 2005 hingga 2013 lah, dan ia menjadi minat saya sebab sebelum tu saya pun dah mengkaji berkaitan dengan Iran, khususnya berkaitan dengan nuklear lah dan hubung kait dengan Amerika Syarikat. Okey, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Aini, sahabat saya, sama-sama dulu buat PhD, dan sifu kita pun sifu yang sama, dan Alhamdulillah Dr. Aini sekarang sudah menjadi seorang pensyarah yang hebat di UNIZA. Saya dulu pernah juga memohon di UNIZA, tapi rezeki saya ada di UTSM, so tak boleh berjumpa lah dengan Dr. Aini, tapi ada beberapa kali berjumpa dengan Dr. Aini. Baik, saya akan berkongsi dan saya akan share slide saya. Okay, pelajar boleh nampak tak slide saya? Boleh, Doktor. Okey, topik ini sebenarnya saya faham bahawa subjek yang pelajar sedang ikuti sekarang adalah berkaitan dengan foreign policy. Tapi saya akan lebih berkongsilah kepada pelajar berkaitan dengan topik nuklear Iran, sebab ini merupakan bidang saya lah, dan topik ini merupakan topik yang saya ambil daripada kajian PhD saya bermula 2010 hingga 2016. Agak lama juga saya ambil PhD dan saya mengkaji tentang isu nuklear Iran lah. Okey, di sini saya mungkin tidak akan sentuh banyak berkaitan dengan foreign policy, tapi saya lebih berminat untuk berkongsi dengan pelajar saya lebih pada kalau saya identify diri saya sebagai seorang neorealis lah, seorang neorealis. Dan neorealism ni sebenarnya satu teori yang kata relevan sehingga sekarang sebenarnya, walaupun ada kata tak relevan semua, ada kata sekarang neoliberalis dan sebagainya kan, tapi kita kena bijak untuk memilih teori dan apply teori itu ke dalam satu-satu isu. Dan bila kita berbicara tentang konflik, tentang perang, tentang perbalahan, maka teori yang sesuai untuk digunakan adalah teori neorealis. Ini pandangan saya lah, mungkin pandangan Dr. Aini dan pandangan pensyarah hubungan antarabangsa yang lain mungkin berbeza. Okey, kalau saya move ini bergerak tak slide saya? Ke tak bergerak? Bergerak, Doktor. Bergerak. Okey, baik. Okey, ini adalah perjalanan perkongsian saya hari ini. Saya akan mulakan dengan latar belakang isu lah, kenapa saya kaji tentang nuklear Iran dan kepentingan Amerika. Kemudian kita akan pergi ke pembangunan nuklear Iran. Kita akan lihat sejarahnya secara sepintas lalu, sehinggalah macam mana pembangunan nuklear Iran itu boleh sampai ke satu tahap di mana negara-negara barat dia macam curiga dan tak percaya kepada
pembangunan itu boleh sampai tahap yang orang kata outstanding. Kemudian kita akan pergi ke hubungan antara Iran dan Amerika Syarikat yang naik turun dulu bersahabat, kemudian sekarang jadi musuh pula kan. Dan terakhir kita akan kaji, ini bahagian yang terpenting dalam tesis saya, iaitu kepentingan Amerika terhadap isu nuklear Iran itu sendirilah. Okay, kalau kita saya nak ajak pelajar ke satu peristiwa mungkin pelajar sebahagian dah ada yang lahir ataupun masih belum lahir kan, iaitu kejatuhan Soviet Union pada tahun 1991. Jadi kejatuhan Soviet Union ini menjadi satu inspirasi kepada seorang sarjana hubungan antarabangsa, iaitu Francis Fukuyama, dengan dia menulis satu buku yang bertajuk, tak silap saya, The End of History and the Last Man, di mana pada pandangan beliau persaingan ideologi antara komunisme dengan demokrasi liberal yang berlaku sepanjang berdekad-dekad akhirnya dimenangkan oleh demokrasi liberal, ideologi demokrasi liberal yang diterajui oleh Amerika Syarikat ya. So dengan kejatuhan Soviet Union, maka US menjadi satu hegemoni atau kata superpower. Kalau lihat konteks unipolar yang dibincangkan oleh Huntington, dia kata dia menyamakan antara hegemoni global dengan apa tadi tu, superpower. Jadi sebenarnya selepas kejatuhan Soviet Union, maka US lah menjadi satu-satunya negara superpower, atau kita panggil sebagai dalam teori hubungan antarabangsa kita panggil sebagai unipolar, teori sistem unipolar. Okey, kemudian apabila Amerika Syarikat dah keluar menjadi champion, jadi pemenang di antara persaingan dua ideologi tadi, maka tak ada lagi dah musuh US. Siapa lagi musuh? Tak ada lagi dah kan. Tak ada musuh US. So apabila berlaku peristiwa 9/11 pada tahun 2001, maka US mula untuk remaking dia punya foreign policy, di mana pada masa itu dia mengatakan bahawa dasar luar Amerika adalah untuk membantras terorisme antarabangsa. Jadi kalau kita baca balik buku Huntington tentang The Clash of Civilization itu kan, jadi apabila Soviet Union dah jatuh, maka siapa lagi musuh US? Musuh US adalah civilization itulah kan. Dia bukan musuh pada negara lagi, tapi kita lihat di sini bila sebut terorisme lebih kepada sebuah agama, merujuk kepada sebuah agama. Bila sebut agama itu, maka ia sinonim dengan pengganas. Jadi ini satu remaking yang dibuat oleh Amerika berkaitan dengan dasar luar lah. Saya sentuh sikit dasar luar tu pada tahun 2001 dan seterusnya lah ya. Jadi dia fokus kepada musuh baru US, iaitu terorisme. Apabila dah mendapatkan satu musuh baru, maka Bush Junior masa itu mencipta satu istilah yang dipanggil sebagai Axis of Evil, di mana dalam Axis of Evil ini Iraq, Korea Utara dan Iran dikategorikan sebagai negara-negara jahat yang didakwa memiliki weapon of mass destruction ataupun nuklear, senjata nuklear. Jadi kalau kita lihat penyerangan Amerika pada tahun 2003 di Iraq, dia mengatakan bahawa Iraq memiliki senjata musnah massal. Tapi apabila dah pihak-pihak yang
kompeten turun ke padang ke Iraq, lihat tak ada pun senjata tu. Dah diserang, Iraq dah diserang pun rupanya senjata tu pun tak ada. Kan? Jadi apa alasan US untuk menyerang Iraq? Dia tukar alasan. Alasan dia adalah untuk mendemokrasikan Iraq daripada kepimpinan yang authoritarian ya, pada masa itu Saddam Hussein kan. Jadi itu alasan dia untuk menyerang Iraq. Bayangkan ya, dari dakwaan memiliki senjata pemusnah massal, lepas tu tidak terbukti, kemudian dia tukar kepada alasan lain semata-mata untuk menduduki Iraq dan menguasai sumber-sumber yang ada di Iraq. Jadi kalau tiga negara itu, Iraq, Korea Utara dan Iran, ya, Iraq dah serang dah habis dah pada tahun 2003 kan. Kemudian Korea Utara pun begitu, Korea Utara dipulaukan ya, diembargo dan sebagainya lah. Jadi pada masa itu, pada tahun 2005, 2006, 2007 tu, kemudian sasaran terakhir adalah Iran. Sasaran terakhir adalah Iran. Ya, sebab Iraq dah habis, Korea Utara pun dah dikacau oleh Amerika dan sekutunya, sekarang tinggal Iran. Jadi Amerika mengatakan bahawa Iran memiliki senjata nuklear. Iran memiliki senjata nuklear. Okay. Kemudian muncul satu persoalan, kenapa mesti Iraq, kenapa mesti Korea Utara, kenapa mesti Iran yang dikategorikan sebagai axis of evil? Kenapa bukan India, kenapa bukan Pakistan, kenapa bukan China ataupun Israel? Kan? Sebab negara-negara yang saya sebut tadi itu negara yang juga yang memiliki senjata nuklear. Tapi kenapa mesti Iraq yang tidak terbukti ada senjata pemusnah massal? Kenapa mesti Korea Utara? Dan kenapa mesti Iran? Walhal Iran belum lagi, US belum lagi memiliki bukti yang kukuh untuk mendakwa bahawa Iran memiliki senjata nuklear. Tapi tidak, kenapa dakwaan itu tidak diletakkan kepada Pakistan, kepada India, China dan Israel yang memang jelas-jelas dan terang-terang memiliki senjata nuklear. So ini adalah satu persoalan utama yang saya kaji dalam tesis saya. Apabila dakwaan oleh Amerika itu dikeluarkan oleh pemimpinnya Bush pada masa itu, maka Ahmadinejad di United Nations dia menyatakan bahawa saya cuba buka kalau boleh. Ni saya takut internet tak berapa stabil, jadi bila buka tu lama. Tak apa, sambil okey. Mungkin boleh kot. Dalam ucapan beliau di United Nations dia menyatakan bahawa ini laporan yang saya ambil daripada United Nations lah, berkaitan dengan speech Ahmadinejad pada masa itu. Dia menyatakan, ini panjang jugalah, tapi secara umum saya nyatakan bahawa hasil pembacaan ni, dia nyatakan bahawa Iran tidak berhasrat pun untuk mencipta senjata nuklear. Iran tidak berhasrat untuk mencipta senjata nuklear. Okay. Dinyatakan dengan jelas bahawa Iran tidak berhasrat memiliki senjata nuklear. Apa yang dibangunkan oleh Iran adalah untuk kepentingan perdamaian, untuk kepentingan negara, kepentingan sebagai menjana tenaga elektrik dan sebagainya. Dan pada tahun 2007, tahun yang sama, IAEA, satu organisasi antarabangsa bidang nuklear ataupun atom, International Atomic and Energy Agency, menyatakan bahawa the agency has been able to verify the non-diversion of the declared nuclear materials at the enrichment facilities in Iran and has therefore concluded that it remains in peaceful use. Maksudnya IAEA pun dah menyatakan dengan jelas bahawa pembangunan nuklear Iran semata-mata untuk kepentingan perdamaian, kepentingan negara, bukan kepentingan untuk mencipta senjata. Okay. Ini adalah satu badan antarabangsa yang diiktiraf oleh satu badan antarabangsa di bawah PBB yang diiktiraf dan menyatakan dengan jelas bahawa Iran memang tak ada senjata nuklear. Yang ada adalah pembangunan nuklear. Kita pun ada nuklear, tapi bukan untuk senjata, tapi untuk kepentingan perubatan, untuk kepentingan ubat-ubatan, untuk kepentingan energi dan sebagainya, bukan untuk kepentingan senjata. Dan itu juga yang dibuat oleh Iran pada masa itu.
Okay. Tapi persoalannya kenapa Bush atau orang kata US masih lagi menyatakan bahawa Iran mencipta senjata nuklear. Dengan tegas Bush menyatakan Iran mencipta senjata nuklear. Kenyataan Bush sangat banyak kita jumpa di media pada masa itu. Bila search je Bush and nuklear Iran, maka akan keluarlah kenyataan-kenyataan Bush yang menyatakan bahawa Ahmadinejad ataupun Iran sedang membangunkan senjata nuklear. Padahal dah terang dan jelas bahawa Iran menyatakan kita tidak berhasrat untuk mencipta senjata nuklear, dan badan IAEA pun dah nyatakan tidak dijumpai senjata nuklear di Iran. Tapi Bush still lagi berdegil. Dia nyatakan bahawa Iran mencipta senjata nuklear. So ini juga satu persoalan yang kenapa? Apa yang sebenarnya Bush nak? Adakah dia mencipta satu cerita yang sama, senario yang sama ketika US menyerang Iraq dengan pelbagai alasan, tapi tak jumpa alasan tu, akhirnya dia serang juga. Adakah ia satu cerita yang sama di Iran? Ini menjadi satu persoalan penting yang saya kaji. Jadi apa yang US buat? Apa yang US buat? Dia dah dakwa bahawa Iran ada senjata nuklear, maka US dah lama dah US sanction dah lama dah, pada tahun 87 zaman Reagan ni pun dia dah buat sekatan ke atas Iran Zaman Clinton pun dia dah buat sekatan, tapi lebih kepada sekatan ekonomi, cuma tak banyaklah sebab pada tahun 80-an atau 90-an pada masa itu nuklear Iran belum lagi hot, belum lagi panas. Tapi bermula pada tahun 2006 sehingga 2010, itu adalah satu peristiwa ataupun keadaan di mana isu nuklear ini hangat diperbincangkan di persada antarabangsa. Jadi pada tahun 2006, 2007, 2008 hingga 2010, Amerika dan sekutunya berusaha dan usaha itu berjaya untuk melobi Security Council di UN untuk memberikan sekatan ekonomi dan military embargo ke atas Iran. Ini ada 5. Tahun 2006 2 kali kena sanction. Ada 2 kali resolution yang dikeluarkan oleh Security Council ke atas Iran lebih kepada sekatan ekonomi dan senjata. Okey. Jadi bila US dah buat tindakan sebegitu, saya terfikir bahawa sebenarnya US ada tujuan ni. Dia ada kepentingan. Kenapa ia sangat untuk menyerang untuk menyatakan bahawa Iran memiliki senjata nuklear. Okay. So saya berhujah bahawa US ada kepentingan yang pertama adalah kepentingan ekonomi dan kepentingan yang kedua adalah kepentingan strategi. Cuma saya tak tahu lagi. Saya tak tahu lagi apa ekonomi apa. Mungkin minyak. Biasa kalau berkaitan dengan Timur Tengah mungkin minyak kan. Tapi adakah minyak semata-mata atau ada kepentingan lain, atau kenapa mesti minyak? Kenapa mesti minyak? Yang kedua strategik, kepentingan strategik. So ini yang saya ujilah, saya cari dalam kajian saya. So dengan menggunakan pendekatan neorealism dengan beberapa konsep yang ada dalam neorealism itu, saya apply kajian saya dalam diri saya lah, menggunakan beberapa konsep seperti interest perception, security dilemma, national security, national interest dan sebagainya, dan juga ada beberapa konsep-konsep lain seperti power, foreign policy. Tapi ni sikitlah yang power foreign policy itu sedikit saja, tapi lebih kepada yang konsep besar dan juga teori induk itu, neorealism. Pelajar dah faham kan ataupun dah belajar ke neorealism? Sudah, Doktor. Sudah Okay, so saya tak perlu jelaskanlah apa itu neorealism Alright. Ini adalah pembangunan sejarah pembangunan nuklear Iran. Okay, jadi dah lama dah, saya rasa tahun 50-an lagi Iran dia ada upaya lah untuk membangunkan teknologi masa itu teknologi nuklear, bukan senjata teknologi nuklear.
di mana pada masa itu Iran diperintah oleh Shah Iran ya, Shah Reza Pahlavi. Dan pada masa ini hubungan Amerika dan Iran sangat baik. Malahan Amerika lah yang membantu Iran untuk membangunkan nuklear tu. Jadi apa-apa yang berkaitan kepentingan, teknologi ataupun sumber manusianya itu diambil daripada US. Daripada US, orang US tu datang ke Iran dan mereka membantu membangunkan program nuklear Iran pada masa ini lah, pada tahun 50-an sebelum revolusi tahun 79. Kemudian pada masa itu belum ada lagi dah terlintas untuk mencipta senjata nuklear, belum ada. Tetapi lama kelamaan sebelum beberapa tahun sebelum berlaku revolusi, saya ingat mungkin dalam tahun awal 70-an begitulah ataupun pertengahan 70-an, Shah Iran atau Shah Reza Pahlavi ni dia menyatakan kepada US yang dia baru mula terfikir untuk dengan teknologi nuklear yang ada tu dia nak mencipta senjata nuklear. Dengan mencipta senjata nuklear. Walaupun kenyataan Shah Reza itu kemudiannya dinafikan, tapi saya ada jumpa satu kenyataan lah yang dikeluarkan oleh Shah Reza pada masa itu dan saya letak dalam PC saya. Jadi pada masa itulah baru muncul untuk mencipta senjata nuklear. Okey. Tapi tak kesampaian sebab apa? Pada tahun 79 dah berlaku revolusi. Jadi Amerika pun tak sempat nak set up, tak sempat nak bantu dan sebagainya. Berlakulah revolusi pada tahun 79 dan pada masa ini memang terang-terang dan jelas-jelas Ayatollah Khomeini pada masa itu menyatakan bahawa Iran tidak memerlukan senjata nuklear. Iran tak perlu senjata nuklear dan Iran bersetuju untuk menghentikan sementara pembangunan program nuklear. Pembangunan program nuklear. Dan di sini China dah mula rapat dan mula dekat dengan Iran. Dah mula rapat dan dekat dengan Iran, begitu juga dengan Soviet Union. Dan pada zaman Ahmadinejad, seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahawa kepentingan Iran untuk membangunkan nuklirnya adalah untuk menjana sumber elektrik lah. Kenapa perlu? Sebab semakin ramai penduduk maka penggunaan sumber-sumber elektrik itu semakin bertambah. Kan? Kalau tahun 50-an mungkin bilangan penduduknya belum sampai 50 juta, tapi pada tahun 2006 tu lebih kurang 70 ke 80 juta orang. Jadi penggunaan sumber-sumber elektrik itu semakin bertambah lah. Kan? Begitu juga penggunaan minyak, ekspor minyak dan gas yang bila menjadi 45% pendapatan nasional Iran pada masa itu. Jadi banyak keluar lah, oil dan gas tu banyak keluar sampai 45% keuntungannya yang didapat oleh Iran tu. Jadi pada masa yang sama penggunaan minyak pun semakin tinggi. Jadi bila minyak tu dia satu sumber yang tak boleh diperbaharui. Jadi kalau minyak akan habis bila dah sampai masanya, maka apa yang difikirkan oleh pemimpin Iran pada masa itu, kita menciptakan satu kuasa yang boleh menjana elektrik kita tanpa menggunakan minyak. Maka apa yang sekarang difikirkan pada masa itu apa yang difikirkan adalah penggunaan teknologi nuklear. So itu mulanya. Itu mulanya kenapa diperlukan pembangunan nuklear itulah. Dan pada masa ini memang tak ada hasrat lagi, tak ada niat lagi untuk mencipta senjata nuklear. Okay. Seperti yang saya sudah sebut tadi, masa Iran dan Amerika berbaik-baik, mereka ni ada banyak buat kerjasama lah. Kerjasama dari segi ekonomi, segi ketenteraan, pembangunan nuklear, dan pada masa ini Shah dengan terang-terang menyatakan kepada US untuk membangunkan senjata nuklear lah. Okey, apabila berlaku revolusi pada tahun 79 tu, maka hubungan yang rapat tadi mulai renggang dan akhirnya menjadi musuh. Lebih-lebih lagi pada tahun
80 hingga 88 ya, perang Iraq dan Iran ya, di mana US menyebelahi Iraq. Maka bertambah tegang lagi lah hubungan itu kan. Kemudian pada tahun 95 US menyekat Iran dari segi ekonomi ya, dan perdagangan. Kemudian pada zaman kepimpinan Ahmadinejad di mana US meminta kepada Ahmadinejad untuk menghentikan pembangunan teknologi nuklear tu. Ya. So dengan tegas dan keras Bush menyatakan dengan ada ancaman lah, dengan beberapa ancaman, kalau pelajar boleh search pada masa itu, pelbagai ancaman yang dikeluarkan oleh Bush untuk supaya Iran menghentikan pembangunan nuklearnya. Okay. Dan ini adalah bahagian yang terpenting dalam kajian saya, di mana rupa-rupanya US memiliki kepentingan kenapa dia beria-ia sangat supaya Iran ni menghentikan pembangunan nuklearnya. Pertama, kepentingan ekonomi dan kepentingan strategik. Hasil kajian saya dan olahan berdasarkan teori yang saya gunakan, rupanya dari segi kepentingan ekonomi ada dua kepentingan. Yang pertama, sumber minyak ni memang pastilah confirm lah minyak ni menjadi satu kepentingan. Bila kita bercakap pasal Timur Tengah, tak lepas daripada sumber minyak. Okay. Yang kedua, rupanya ada keuntungan penjualan senjata. Keuntungan penjualan senjata, nanti saya akan jelaskanlah lebih lanjut berkaitan ke ini. Dan dari segi kepentingan strategik ada 4. Ada 4. Yang pertama, untuk mengekang pengaruh China. Yang kedua, untuk melindungi negara-negara teluk. Yang ketiga, untuk menghalang pengaruh Iran di Timur Tengah. Dan terakhir adalah untuk melindungi Israel. Kita lihat satu-satu. Ini adalah kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi yang pertama adalah sumber minyak. Jadi semenjak tahun 1930-an lagi Timur Tengah ni terkenal lah, khususnya di Teluk Parsi itu terkenal dengan sumber minyaknya, sumber minyak yang melimpah ruah kan, melimpah ruah. Jadi siapa yang menguasai Timur Tengah ataupun Teluk Parsi, maka dia akan menguasai minyak. Jadi minyak-minyak itu sumber minyak mula ditemui pada tahun 30-an lah di Timur Tengah. Kemudian 47.9% simpanan minyak dunia itu berada di Saudi Arabia, Iran, Iraq, Kuwait dan UAE. Ini data yang saya dapat pada tahun 2011-2012 gitulah ya. Sekarang ni mungkin ada perubahan, kalau berubah pun dia tak banyak lah. Tapi angka tu saya rasa masih dominan lagi lah di keempat-empat negara ni negara yang memiliki simpanan minyak terbesar dunia ya. 47.9% ada di 4 negara ni, di Saudi, Iran, Iraq, Kuwait dan UAE. Ada 5. Okey. Pada masa yang sama, penggunaan minyak di Amerika semakin meningkat. Yalah, bilangan penduduk dia orang ramai kan. Penduduk mereka tu saya rasa ada 300 juta kot, tak silap saya. Sekarang mungkin pada masa itu 280 juta ke something begitulah kan. Jadi penggunaan sumber minyak tidak hanya untuk keperluan rumah tangga kita, tapi juga seperti memasak dan sebagainya. Tapi juga untuk menjalankan industri yang ada di Amerika Syarikat. Sebab industri Amerika Syarikat ni dia memerlukan penggunaan minyak yang besar lah. Jadi dengan alasan itu maka mereka berusaha untuk mengawal minyak di Iran ya. Sebab minyak di Saudi, minyak di Iraq, minyak di Kuwait, minyak di UAE dah dikawal dah oleh Amerika. Keempat-empat negara tu yang saya sebut tu sudah memiliki hubungan yang rapat dan baik dengan Amerika. So dia tak pening-pening lah, mereka tak perlu susah-susah untuk mengawal minyak di keempat-empat negara tu. Tapi Iran je yang belum. Itu masalahnya. Iran dia belum kuasai.
Jadi dengan adanya isu nuklear ini, dia menjadi satu instrumen yang terbaik kepada US untuk menguasai minyak Iran. Okay. Jadi kalau kita tengok data ni, data tahun 2012, negara pengeluar minyak terbesar kedua, Amerika Syarikat, sebelah kiri ni kita tengok, Amerika Syarikat merupakan negara pengeluar terbesar minyak dunia, nombor 2 lah. Okay. Ini jumlah pengeluarannya 11, ini dalam juta ya, 11.124. 11 macam mana cakapnya, 11.124.000. 11.124.000 barrel. 11.124.000 tong minyak. Okey. Pada masa yang sama, Amerika juga sebagai pengguna terbesar minyak. Dia pengeluar terbesar kedua, tapi pada masa yang sama dia pengguna terbesar. Dan penggunaannya lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Maksudnya dia lebih banyak konsum lah. Lebih banyak konsum minyak berbandingkan apa yang dia keluarkan, apa yang dia ekspor. Okay. Jadi ada gap di sini lebih kurang 7,000 juta. 7,000 juta. Kan? 7,000 juta tong minyak lah. Dan Amerika juga sebagai pengimport terbesar minyak dunia. Okay. Jadi data-data ni menunjukkan bahawa Amerika memang perlu untuk menguasai minyak Iran. Ni US oil consumption ni dari tahun 49 hingga 2011 dalam juta dalam sehari tau. Jadi nampak tak trendnya? Nampak trend yang color biru ni. Color biru ni nampak dia trend dia meningkat. Dia trend meningkat, hanya dalam tahun 2010 hingga 2011 tu dia menurun sikit lah. Tapi turun-turun pun tak banyak. Kita lihat dia hampir 19 juta. Penggunaannya hampir 19 juta tong sehari. 19 juta tong sehari. Sementara pengeluarannya sikit je. Lebih kurang dalam 10 juta gitulah. Okay. Jadi nampak tak penggunaannya sangat tinggi. Penggunaan minyak di Amerika sangat tinggi. Ini simpanan minyak dunia ya. Inilah simpanan minyak dunia pada tahun 2013 di mana Iran menjadi negara dengan jumlah simpanan minyak terbesar keempat dunia, mencapai 157 bilion tong simpanan minyak dia lah. Dari peratusan dunia, dari segi peratusan dia adalah 93%. Yang terbesar Venezuela lah. So tidak heran kalau Amerika ingin menguasai minyak Iran. Ni saya bercakap dalam konteks Timur Tengah. Kita abaikan yang Venezuela ni sebab dia bukan kawasan Timur Tengah. Kita bercakap yang Timur Tengah. So Arab Saudi, kemudian Iraq, Kuwait, UAE, Libya, ini semua negara-negara Timur Tengah yang dah pun dikuasai oleh Amerika. Hanya Iran saja yang belum. So nampak tak dia punya kepentingan tu, kita boleh nampak situ kan. Okay. Yang kedua, kepentingan kedua adalah keuntungan daripada penjualan senjata. Okay. Kita tahu bahawa Timur Tengah merupakan negara yang penuh dengan konflik. Konflik yang tak berkesudahan lah. Sampai sekarang pun berkonflik lagi kan. Jadi konflik itu yang dimanfaatkan oleh Amerika untuk menjual senjata. Sebab menjual senjata ke negara yang berkonflik akan menguntungkan negara penjual. Akan menguntungkan negara penjual. Nanti saya akan bawa pelajar untuk lihat data yang saya dapat. Jadi dari tahun 2008 hingga 2011, Amerika menjadi penyalur ataupun penjual senjata terbesar ke Timur Tengah, mencapai 22.6 bilion dari keseluruhan negara-negara penjual senjata, ataupun 54.24% lah. Ini data tahun 2008 hingga 2011. Bandingkan dengan data 2004 hingga 2007, hanya 19.5 bilion saja, dan dia meningkat dari 2008 hingga 2011. Maksudnya pada masa ini konflik tu dia semakin hangat. Ini mungkin berlaku kalau kita apply dalam konsep security dilemma.
apabila pada tahun-tahun ni pada tahun-tahun 2008 hingga 2011 ni tengah hotnya lah isu nuklear Iran tu, maka negara-negara Arab di Timur Tengah tu dia jadi macam perlu untuk meningkatkan dia punya senjata untuk perlindungan, sebab kebanyakan negara-negara di Timur Tengah itu dia terutama negara-negara bukan Arab dia tidak rapat dengan Iran seperti Arab Saudi, Kuwait, apa lagi UAE, dia bukanlah negara yang rapat dengan Iran. Lebih-lebih lagi Israel lah. Israel memang bermusuhan lah dengan Iran pada masa itu kan, dalam konteks nuklear. Dalam konteks nuklear Israel bermusuh dengan Iran. Maka pada masa itulah penjualan senjata itu meningkat. Sebab negara lain tu dia merasa dilema sebab Iran didakwa memiliki senjata nuklear, maka negara-negara teluk perlu meningkatkan senjata dia. Maka inilah peluang Amerika untuk menjual senjata ke negara-negara teluk. Dan Rusia menjadi pesaing terbesar Amerika lah dalam menjual senjata di Timur Tengah. Saudi menjadi pembeli utama, pembeli terbesar senjata daripada Amerika, dan kemudian diikuti oleh Mesir dan juga Israel. Okay, ini data yang saya dapat pada tahun 2012. Kalau kita lihat ini yang sebelah kiri ni, sebelah kiri ke bawah ni adalah negara-negara penjual, negara-negara penjual senjata, dan yang belah atas ni adalah kawasan yang dia jual lah. So kita fokus kepada yang Near East ni. Near East ni adalah perkataan lain daripada Timur Tengah atau Middle East. Kita lihat Amerika masih menjadi negara penjual terbesar senjata ke Timur Tengah. Data dari 2004 hingga 2007 dan juga data daripada tahun 2008 hingga 2011. Penjualan senjata Amerika ke Timur Tengah meningkat pada tahun 2008 hingga 2011 mencapai 22 bilion 642 juta. Okay. Kemudian diikuti oleh Rusia, Perancis dan terusnya lah negara-negara yang lain tu. Okay. So nampak dan mereka memang banyak menjual senjata ke Timur Tengah bandingkan negara-negara di Asia, negara-negara di Amerika Latin ataupun negara-negara di Afrika. Nampak tak? Negara yang penuh konflik, maka penjualan senjata di situ akan sangat menguntungkan. Okey. Ini pembeli senjata terbesar lah di Timur Tengah. Kita lihat yang terbesar adalah Mesir. Mesir adalah pembeli senjata terbesar kepada US. Kemudian diikuti oleh Israel dan seterusnya adalah Iraq. Iraq. Okey, Iraq. Dan terakhir ada Kuwait. Itulah. UAE juga antara yang terbesar lah, tapi yang terbesar adalah Egypt. Okey, itu kepentingan ekonomi. Sekarang kita beralih kepada kepentingan strategik lah. Strategik ada 4 kan? Ada 4 kepentingan strategik kenapa Amerika dia berkeras untuk meminta Iran untuk menghentikan senjata nuklearnya. Pertama, untuk menghalang pengaruh China sebab kita tahu China dah mula rapat di pertengahan tahun 90-an pertengahan tahun 90-an mula rapat dengan Iran, dan dia banyak membantulah negara ini bersama dengan Soviet Union pada satu masa dahulu, banyak membantu Iran untuk membangunkan teknologi nuklearnya. Kita lihat kenapa China dipandang sebagai pesaing Amerika. Ini kita tak bercakap zaman sekarang. Sekarang of course lah China sebagai pesaing utama kan. Ini saya bercakap dalam 15 tahun dahulu ataupun 10 tahun dahulu. GDP China merupakan GDP yang terbesar. KDNK China adalah KDNK yang terbesar di dunia pada masa itu. Pada tahun 2008 hingga 2015. Iaitu mencapai 7.7%. 7.7%. Dari segi ekonomi, kita nampak bahawa China merupakan pesaing utama kepada Amerika. Okey, yang kedua, dari segi ranking ketenteraan dunia. Pada masa itu, kalau kita lihat dalam GPF pelajar boleh search GPF, maka akan keluarlah senarai peringkat ketenteraan dunia dari
pada masa itu saya lihat 64 negara je. Sekarang ni saya rasa dah lebih daripada 100 negara. Dia senaraikan mana peringkat yang paling nombor 1 hingga nombor terakhir lah. Pada masa ini China merupakan antara top 5 dari segi military ranking lah. Okey, kemudian China juga memiliki hubungan yang baik seperti saya cakap tadi, China memiliki hubungan yang baik dengan Iran dari segi kerjasama dari segi minyak, ketenteraan dan juga politik. Dan Iran juga untuk makluman dia menggunakan teknologi China untuk membangunkan misail yang dikenali sebagai Shahab 4 yang boleh menjangkau antara 1000 hingga ke 3000 kilometer. Jadi misail itu dia boleh mencapai 1000 hingga 3000 kilometer, di mana ia boleh menjangkau, tak silap saya dia boleh menjangkau Israel, boleh menjangkau Israel. Dan kemudian Shahab 4 ni dikembangkan terus sampai Shahab 5 dan Shahab 6 tak silap saya, yang boleh mencapai 5000 kilometer. Dia punya sasaran itulah. Okey. Kemudian untuk mengekang pengaruh China tu apa yang Amerika buat? Pertama, of course dia akan gunakan cara diplomasi lah. Cara diplomasi. Ni dia gunakan soft power. Yang kedua, Amerika meminta kepada China untuk hentikan penjualan misail kepada ataupun teknologi senjata kepada Iran. Yang ketiga, Amerika mengembargo ataupun memberikan sekatan ke atas beberapa syarikat-syarikat China. Dan juga yang terakhir, mengapa China perlu disekat dia punya pengaruh, sebab China mula dilihat melebarkan pengaruhnya ke negara-negara di Teluk. Sebab bahaya kalau China dah menguasai Teluk, maka China akan menguasai minyak. Jadi Amerika tak nak pengaruh China tu sampai ke negara-negara Teluk. Maka US perlu mengambil tindakan untuk menghalang pengaruh China ke negara-negara Teluk. Itu adalah tindakan yang diambil oleh Amerika. Kemudian ini adalah kepentingan strategik yang kedua, iaitu untuk memberikan perlindungan ketenteraan ke atas negara-negara Teluk lah. Negara-negara Teluk Parsi. Okey. Jadi negara-negara Teluk secara khususnya dan negara-negara Timur Tengah secara umumnya adalah kawasan yang tidak stabil dan penuh dengan pelbagai intrik ancaman, dengan ancaman dengan Israel dan Palestin, dengan Saudi, dengan Yamannya sekarang kan, Saudi, Yaman, apa lagi, Syrianya, dulu termasuklah Tunisia dan sebagainya kan. Masih berkonflik, bahkan sampai sekarang pun masih lagi berkonflik. Jadi negara-negara yang ada di negara-negara Arab yang berada di kawasan Teluk Parsi itu, dia merasa terancam dengan konflik-konflik berkenaan. Ditambah lagi dengan Israel yang memiliki senjata nuklear dan dakwaan Amerika bahawa Iran memiliki senjata nuklear atau tengah membangunkan senjata nuklear, maka security dilemma tu makin terasa tinggilah. Makin terasa tinggi, dan inilah peluang Amerika untuk menjual senjata ke negara-negara Teluk tadi. Dan Amerika menjadi security umbrella. Maksudnya Amerika lah yang kalau ada apa-apa ancaman, Amerika akan turun tangan untuk membela negara-negara Teluk tadilah. Okey, dengan caranya dengan mempertingkatkan keupayaan ketenteraan negara-negara Teluk, kemudian kerjasama ketenteraan dengan NATO dan sebagainya, dan juga Amerika meletakkan military base ataupun panggil apa, military base dalam bahasa Melayu, kawasan yang pangkalan ketenteraan. bahasa Melayu, pangkalan ketenteraan. Ya, terima kasih. Okey, pangkalan ketenteraan Iran, pangkalan ketenteraan US di kawasan negara-negara Teluk. Kalau kita lihat dekat sini, ini adalah
pangkalan tentera Amerika yang ada di kawasan Timur Tengah dan juga Teluk. Jadi yang sebelah sini adalah negara Teluk Ini Emirat Arab Bersatu, kemudian ada Kuwait, Oman ni adalah negara-negara Teluk, dan di sebelah negara Teluk inilah Iran, ni pun Iran termasuk negara Teluk, sepadan dengan negara Teluk. Tengok yang gambar pesawat ni maksudnya ni adalah base ketenteraan Amerika tau. Dikuasai mulai daripada Kyrgyzstan ni bukan negara Arab lah tapi yang kata sangat hampir dengan negara-negara di Timur Tengah lah. Di Egypt pun ada, Jordan pun ada. Nampak maksudnya Amerika dah menguasai semua negara-negara Teluk. Dengan meletakkan pangkalan ketenteraannya di sana. Jadi dikatakan bahawa Amerika menjadi security umbrella untuk negara-negara Teluk tadi. Inilah yang kita dapat poinnya, di mana Amerika meletakkan pangkalan tenteranya lah. Jadi senang kalau pangkalan tentera dah banyak, senang Amerika untuk mengawal negara berkenaan. Okey, ini dari kepentingan yang ketiga adalah menghalang Iran daripada meluaskan pengaruhnya di Timur Tengah lah. Okey, kalau kita lihat teknologi Iran ni dia dah disekat oleh Amerika dan negara sekutunya di tahun 80-an lagi, selepas revolusi. Jadi bila sebuah negara itu disekat, maka dia tak ada peluang lain melainkan dia bekerjasama dengan negara-negara yang kata satu idea dengan dia lah, satu aliran dengan dia. So dia kerjasama dengan China, dia kerjasama dengan Rusia, dan dia kerjasama dengan Korea Utara untuk membangunkan teknologinya, termasuk teknologi nuklear, dan juga senjata lah. Dari segi ketenteraan pun dia tingkatkan, sebab Amerika merasa Iran merasa ancaman yang dikeluarkan oleh US dan juga negara-negara sekutunya termasuk Israel sangat kuat dirasa. Jadi Iran perlu meningkatkan kekuatan ketenteraannya lah. Kalau kita lihat dari segi ranking atau peringkat di GFP, maka kedudukan Iran berada di peringkat ke-16 pada tahun 2013. Peringkat ke-16, China top 5, Amerika yang pertama, Israel lebih kurang peringkat 8 atau peringkat 10 gitulah. Tapi not bad sebab ranking ke-16 ni daripada 64 negara, peringkat 16 ini saya rasa terbaiklah. Dia membangunkan senjata sendiri dengan bantuan teknologi China dan juga Rusia lah. Dia boleh mencipta satu misal yang boleh mencapai sasaran daripada 1000 hingga 3000 km. Dan pada masa itu dalam proses membangunkan Shahab 5 yang boleh mencapai sasaran sehingga 5000 km. Okay. Iran juga berjaya menghantar seekor monyet ke angkasa lepas pada tahun 2013. Ini menunjukkan bahawa Iran bukan calang-calang negara, dia boleh menghantar monyet ke angkasa lepas untuk membuktikan bahawa Iran juga boleh bersaing di peringkat teknologi angkasa. Jadi bila melihat semua kehebatan Iran ni, walaupun belum sebanding dengan kehebatan Amerika, tapi US tetap mengambil tindakan. Pertama, apa yang US buat? Pertama, dia putuskan hubungan diplomatik. Ini bermula dari tahun 79 selepas revolusi itu, yang putuskan hubungan diplomatik lah. Kemudian US juga buat propaganda di media dengan mengancam, kata-kata ancaman lah. Kalau kita lihat, kita search dekat media, memang banyaklah perkataan-perkataan yang bernada ancaman ke atas US, baik yang dikeluarkan oleh kenyataan dikeluarkan oleh, ini kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Presiden Bush masa itu, ataupun setiausaha negara US lah, dan beberapa pegawai-pegawai tinggi kerajaan US pada masa itu. Juga tekanan-tekanan antarabangsa, Amerika meminta negara-negara sekutunya untuk buat tindakan yang sama, iaitu menyekat Iran juga dari segi ekonomi dan ketenteraan, dan juga
embargo, US berjaya membujuk 14 negara ahli Security Council untuk mengenakan tindakan lah sekatan ke atas Iran. Okay, ini adalah kepentingan terakhir, kepentingan strategik terakhir Amerika terhadap isu nuklear Iran. Ini dah pastilah kalau kita cakap pasal kepentingan Amerika di Timur Tengah, dia pertama tak lepas daripada minyak, yang kedua dia tak lepas daripada kepentingan untuk melindungi Israel. Sebab Israel adalah sekutu kuat Amerika di Timur Tengah. Jadi Israel ni seperti yang pelajar pun maklum, dia merupakan sekutu yang penting kepada Amerika. Kalau kita lihat pilihan raya presiden di Amerika, pada kebiasaannya bakal presiden tu dia akan berjumpa dulu dengan pertubuhan Israel yang terbesar di Amerika, saya lupa namanya. Dia akan berjumpa dululah, dia akan ramah mesra dan sebagainya sebelum memasuki arena pertandingan jawatan presiden tu. Dia selalunya hampir setiap kali pilihan raya lah dia akan jumpa. Ini menunjukkan bahawa pertubuhan Israel di Amerika sangat kuat dan mereka memiliki kepentingan lah, yang kepentingan itu boleh mempengaruhi dasar luar Amerika. Kemudian pada masa yang sama, sebabkan Iran dan Israel berkonflik, maka tak ada cara lain selain Amerika melindungi Israel. Sebab Iran adalah musuh Israel, Iran juga musuh Amerika, maka kewajipan Amerika untuk melindungi Israel. Kemudian dengan memberikan perlindungan kepada Israel, Amerika berhasrat sebenarnya untuk meletakkan kedudukan Israel itu sebagai negara kuasa rantau di Timur Tengah. Dengan mengekalkan kuasa rantau di Timur Tengah, maka akan mudah Amerika untuk mengawal negara-negara musuh, terutamanya di Timur Tengah, dan sekaligus untuk mengawal harga minyak yang dikuasai oleh Amerika di Timur Tengah. Yang terakhir adalah dengan meletakkan pangkalan tentera Amerika di negara-negara yang hampir dengan negara Israel, ataupun pangkalan tentera yang ada di Israel itu sendirilah. Kemudian ada bantuan ketenteraan, bantuan ekonomi dan sebagainya. Okey, dari tesis saya itu, kajian saya itu, saya sudah pun menerbitkan ada 6 publication, 6 publication, ada 5 jurnal, yang terbit daripada tahun 2014 sehingga tahun 2020. Kemudian book chapter ni dalam proses untuk dah hantar, cuma mungkin dalam proses untuk pembetulan dan sebagainya. Dan yang latest adalah buku saya yang terakhir ni, sebelah kiri ni, pelajar boleh tengok. Tajuknya lebih kurang sama dengan tesis saya, iaitu isu nuklear Iran dan kepentingan Amerika Syarikat. Cuma perkataan Timur Tengah tu saya buanglah supaya dia tidak 100% sama dengan tesis yang diterbitkan oleh Kebangsaan Malaysia tahun 2020 ni. So pelajar kalau ingin tahu lebih dalam berkaitan dengan kajian saya ini, tesis saya ini, bolehlah saya bukan promosi, saya tak menjual pun, tapi buku ni boleh didapati di Shopee, dah ada, ataupun pelajar boleh direct tanya atau pergi ke Universiti Kebangsaan Malaysia pun ada lah. Tapi kalau nak senang, pergi ke Shopee je. Ini kalau pelajar ada yang berminat lah dengan kajian dengan Timur Tengah, dan juga dengan berkaitan dengan teori-teori yang saya gunakan, realism, neorealism dan sebagainya, pelajar boleh baca lah. So saya rasa itu saja Dr. Aini. Mungkin saya serahkan semula kepada Dr. Aini. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Ricky. So kita buka Q&A boleh Dr. Ricky? Boleh. Boleh, okey. Ada apa-apa soalan tak nak tanya Dr. Ricky? Hello. Oh, ya Faris. Okay. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Abdul Rahman, pelajar tahun pertama Hubungan Antarabangsa UNIZA. Terlebih saya minta maaf sebab saya tak dapat nak buku
kamera sebab kurang sihat dan adalah. Okey, soalan saya adalah berkaitan dengan peristiwa serangan drone strike daripada Amerika Syarikat ke atas Qasim Soleimani. Di mana daripada dapatan serangan itu selepas Amerika membunuh General Qasim Soleimani ni, dia seolah-olah sekarang ini cuma makin lagi makin lagi tegangkan situasi antara US dengan Iran tu. Dan sekarang ni kita masih lagi tak dengar lagi apa-apa yang apa yang berlaku lagi. Tak ada. Tetapi saya ada baca ini adalah hanya satu teori daripada penulis itu. Dia mengatakan berkemungkinan Iran sekarang ini dia sedang merancang untuk membuat satu tindakan balas selepas daripada kes itulah. Jadi apa menurut doktor, adakah potensi yang Iran itu akan membuat serangan terhadap Amerika pada masa akan datang? Okey, terima kasih saudara Faris di atas soalan yang disampaikan tadi. Saya akan cuba jawab ya. Sebenarnya kalau kes Qasim Soleimani ini adalah kes yang kata yang terkini yang terkini. Sementara kaji saya itu ya dah beberapa tahun lepas dia tak ada kaitan, tapi saya akan cuba untuk menjawab soalan saudara Faris tadi. Berdasarkan hasil pembacaan saya, Qasim Soleimani adalah seorang komander komander di pasukan Garda Revolusi kan. Dia adalah orang yang kedua yang paling berpengaruh selepas Khamenei sebenarnya peristiwa ini banyak diliput oleh media antarabangsa dan Presiden Amerika sebelum ni Trump Donald Trump dengan terang dan jelas di media menyatakan bahawa pembunuhan Qasim Soleimani adalah atas restunya. Maksudnya dia yang arahkan untuk membunuh Qasim Soleimani. Okey. Dengan alasan dia ada je lah alasan-alasan Amerika kenapa dia membenarkan tindakan dia. Dia katakan bahawa Qasim Soleimani merancang untuk membunuh warga Amerika, warga negara Amerika yang berada di Asia Barat. Jadi dengan dakwaan itu yang sekali lagi belum tentu betul, maka Amerika membenarkan tindakannya. Walaupun banyak negara yang tidak bersetuju, terutama negara-negara kawasan Timur Tengah yang tidak sehaluan dengan Amerika, banyak mengkritik, kemudian menyatakan pandangan tidak bersetuju terhadap tindakan yang dilakukan oleh Amerika. Okay. Jadi dengan alasan itu, maka Amerika menyerang ataupun membunuh Qasim Soleimani dengan menggunakan drone. Kita cuba menganalisis dari segi balik lagi kepada neorealism. Saya suka dengan neorealism ini. Kalau betul lah dakwaan Amerika, Trump yang menyatakan bahawa Qasim Soleimani berhasrat ataupun merancang untuk membunuh warga negara Amerika di timur yang ada di Asia Barat, maka maksudnya kalau betul analisis dia orang menyatakan begitu, maksudnya kalau kita gunakan pendekatan preemptive action, maka itu adalah satu tindakan yang betul. Dalam konsep preemptive action, itu adalah tindakan yang betul dan tepat dan memang kena diambil tindakan itu. Maksud preemptive action ni adalah satu tindakan yang sebelum orang tu buat, kita buat dulu. Maksudnya sebelum orang itu nak bunuh orang mereka, kita bunuh dia dulu. Itu dipanggil sebagai preemptive action. Jadi kalau betul yang saya katakan tadi, betul apa yang Trump cakap tadi, sebab dia nak bunuh warga Amerika, sebelum dia bunuh, kita bunuh dulu. Maka dari analisis itu itulah tindakan yang betul, tindakan yang betul. Mana-mana negara pun kalau memang betul
hasil risika menyatakan demikian, maka kita pun akan kalau kita negara besar lah, kita kuasa besar, kita akan ambil tindakan yang sama. Tapi kalau kita bukan negara besar, mungkin kita ambil tindakan yang lebih lunak. Tapi dia negara besar, dia negara hegemoni, dia negara superpower, maka dia akan ambil tindakan yang lebih keras lah. Itu satu. Yang kedua, apa tindakan Iran susulan pembunuhan Qasim Soleimani? Maka Iran dengan tegas menyatakan bahawa Iran mengeluarkan satu kenyataan yang ofisial, dia mengancam untuk membalas tindakan Amerika yang membunuh komander Garda Revolusi itulah. Tapi sampai sekarang saya tak nampak tindakan yang konkret, yang betul-betul diambil oleh Iran, sebabkan mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama, kepimpinan selepas Ahmadinejad, Iran dipimpin oleh seorang ulama yang bukan konservatif. Dia lebih moderat. Itu yang kalau kita lihat kalau pelajar ikut perkembangan nuklear Iran pada zaman siapa nama presiden dia? Ruhullah, saya lupa nama dia. Presiden sebelum ni, dia agak moderat dan dia boleh bekerjasama dengan Amerika. Pada masa itu Amerika masih lagi diperintah oleh Obama dan mengadakan perjanjian yang Iran memang akan hentikan program nuklear itu. Dia akan hentikan program nuklear itu berbanding dengan Ahmadinejad yang seorang pemimpin yang konservatif. Dia bukan ulama tapi dia konservatif. Dia tak mau kerjasama untuk menghentikan nuklear. Nampak tak perbezaan tu? Jadi, tapi malangnya apabila Trump ambil alih Amerika, Trump ni pun dia lebih kurang juga kan, dia macam konservatif sikit dan dia tak nak kerjasama dengan Iran. Dia nak Iran hentikan nuklear, program nuklear itu dan ditambah lagi dengan sekatan-sekatan baru. Maksudnya dia memang tak nak kerjasama. Jadi sekarang ni saya lihat kepimpinan Iran itu dia agak lemah. Dia hanya boleh mengeluarkan kenyataan yang menyatakan akan melakukan tindakan balas dan sebagainya. Tapi sampai sekarang saya tak nampak lagi lah tindakan yang nyata yang diambil oleh kerajaan Iran. Tapi kalau kita lihat dari segi neorealis bahawa negara aktor negara dia ada rasional, dia rasional walaupun dia menggunakan satu ancaman gitu, dia tak akan melulu untuk mengambil tindakan yang terburu-buru. Dia mesti akan merancang, berfikir untuk melakukan tindakan balas. Kalau disebut adakah tindakan balas akan diambil, kalau gunakan konsep teori neorealism, ya, dia akan ambil tindakan itu, tapi mungkin kaedah tu berlainan lah. Kalau bergantung kepada kepimpinan Iran itu sendiri. Kalau kepimpinan Iran itu lebih pada moderat, dia mungkin ambil tindakan yang lebih lunak. Dia tidak akan ambil tindakan seperti mana menyerang Amerika lah. Tapi kalau kepimpinan Iran itu dia agak konservatif sikit, dia mungkin akan ambil tindakan yang lebih keras lah. Saya rasa itu jawapan saya, Faris. Adakah menjawab soalan anda? Oh, menjawab Doktor. Sangat jelas. Terima kasih Doktor. Okey. Ada siapa lagi tak nak bertanya? Okey. Adakah? Sebenarnya Dr. Ricky dia mau pada neorealis kan? Neorealis. Ya, betul. Betul. Kalau saya neoclassical realist. See. Okay. Kita lebih kurang satu aliran lah. Kita satu aliran. So kalau nak ulas sikit berkenaan dengan soalan yang Faris tanya tu, kalau dalam realist sebenarnya apa-apa sahaja yang dianggap boleh mengancam national interest sesebuah negara, apa sahaja tindakan yang kita boleh kata macam mana Dr. Ricky, halal untuk dilaksanakan. Betul Doktor? Ya, betul. Maknanya kita tengok boleh kalau kita matlamat menghalalkan cara kan. Betul. So kalau yang nak saya sebenarnya memang suggest juga baca buku Dr. Ricky ni. Yang menarik yang saya dah baca ni di bab 2 Dr. Ricky. Kalau yang nak
mendalami lah teori neorealis yang orang cakap penulisannya dalam bahasa kita sangat bagus lah. Maknanya buku ni memang betul-betul aplikasi berkenaan dengan teori realis, neorealis. Dan neorealis ni dia atau nama lain dia realisme structural. Structural neorealism. Betul-betul. Dan structuralism ni adalah sebahagian juga daripada neoclassical realism punya. Betul. Ya. Betul. Doktor. Dia Dr. Aini dia lebih klasik sikit, saya moden sikit. Ya, Okey, Faris. sila. Boleh doktor tuliskan dia punya nama buku. Saya cari kat dalam Shopee tak jumpa. Apa? Isu nuklear Iran dan kepentingan Amerika Syarikat. Okey. Okey. Nanti Dr. Ricky boleh share juga apa slide-nya nanti. Saya akan Boleh. Okey. InsyaAllah. Saya type kat sini Iran dan kepentingan syarikat. Sebenarnya pada tahun 2017 saya dengan Prof Zarina, dengan Dr. Bakri, dengan siapa, Dr. Halim dan juga Syarif berpeluang untuk ke Iran. Dan sebab ke Iran tu jugalah saya punya pasport disekat selama 5 tahun. Oh ya ke? Maksudnya disekat tak boleh ke US. Oh, I see. Dan masa tu kami punya flight yang last lah sebelum ada isu apa antara US dengan Iran, dia kenakan sanction balik. So flight kita tak boleh, national flight tak boleh ke Iran. So kalau kita nak pergi, kita perlu melalui jalan-jalan lain. Nak pergi ke Iran. Okey. Saya lupa dah isu apa, tapi betul, dia agak susah. Ikutkan pengalaman saya masa buat kajian itu, saya cuba untuk dapatkan komen ataupun saya nak interview lah, senang cerita. Saya nak interview duta besar Iran yang ada di Malaysia. Tapi malangnya permintaan saya itu, permohonan saya itu ditolak atas sebab dia kata isu nuklear ni sekarang tengah hot. Dia tak nak salah cakap, so dia reject. So saya tak dapat untuk interview duta besar Iran lah. So, itu antara kekangan saya lah untuk mendapatkan data daripada duta besar Iran sendirilah. Itu cabarannya. Tapi beruntunglah Dr. Aini dan rakan-rakan dan cikgu kita boleh pergi ke sana. Dan saya pun tak sempat lagi pergi, walaupun saya buat Iran tapi saya tak berpeluang untuk pergi lagi. So mudah-mudahanlah dia lain masa insyaAllah ada. InsyaAllah. Tapi pengalaman yang menarik lah kita dapat kat sana. Bukan dari segi dia punya pengamalan Syiah dia berbeza lah. Berbeza dengan kita. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi tak? Dr. Ricky, sementara ada peluang ni, manalah tahu lepas ni kita nak sama-sama ke Iran ke apa ke. Boleh. Tapi saya lihat ramai yang pelajar perempuan, maksudnya ramai kalangan wanita yang berminat untuk buat kajian hubungan antarabangsa ya. Ya. Sama juga kat mana-mana kan Dr. Ricky. Dekat UKM kalau di peringkat master dan PhD tak ramai perempuan. Kalau undergraduate ramai. Itu yang saya tak ada kawan perempuan. Ya. Kalau ada yang semua yang perempuan yang tak berapa nak perempuan lah, semua ganas lah. Pada kaji international kan, ganas sikit. Okey, ada apa-apa lagi tak yang nak berkongsi ataupun nak bertanya dengan Dr. Ricky? Doktor. Ya, Faris. Ini
bukan nak tanya pasal Iran, tapi saya nak tanya pasal neorealist. Saya nak, boleh tak doktor berikan sikit pendedahan tentang offensive dan defensive realist dari sudut neorealism? Ya, ni tanya saya ke tanya Dr. Aini? Dr. Aini Tanya bakal Dr. juga. Tanya Dr. Ricky lah. Dr. Okey, saya akan cuba jelaskan sedikit, nanti mungkin Dr. Aini boleh sambung, boleh tambah-tambahkan. Okey, sebenarnya offensive dan defensive realism ni merupakan bahagian daripada realisme lah, dan saya lebih suka untuk meletakkan dia di neorealism sebab bila kita mengkaji tentang konflik, tentang perang dan sebagainya, zaman sekarang, maka dia lebih sesuai dikatakan neorealism. Kalau kita kaji tentang perang sebelum zaman Perang Dunia Pertama dan sebelum itu, mungkin lebih sesuai dikatakan sebagai realism. Jadi berkaitan dengan ofensif dan defensif, ini sebenarnya lebih kurang sama saja dengan kalau pelajar ada baca teori hegemoni. Di bawah tu ada dua konsep yang sangat penting, satu war of position, satu lagi war of movement. War of position itu lebih kepada pendekatan yang lunak lah. War of position lebih kepada pendekatan yang lunak, seperti secara diplomasi, kemudian kerjasama dan sebagainya lah. Dan itu juga pendekatan yang digunakan Mershimer dengan mengkategorikan dengan kategori pendekatan defensif, defensif. Dia bertahanlah, dia tidak kata offense. Manakala war of movement itu adalah satu pendekatan yang seperti yang diambil oleh Amerika sekarang. Dia menggunakan ancaman, dia menggunakan sekatan, malahan dia pun membunuh Qasim Soleimani. Itu adalah pendekatan war of movement. Maksudnya pendekatan yang keras lah. Jadi sama juga dengan ofensif, itu satu pendekatan yang direalisasikan oleh Mershimer, bahawa dengan menggunakan pendekatan ofensif, maka negara lebih berkesan dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Jadi dengan pendekatan seperti perang, seperti sekatan dan sebagainya lah. Itu lebih kurang dia punya konsep lebih kurang sama. Cuma dia berbeza kedudukan lah. Satu di dalam neorealism, yang satu lagi dalam hegemoni punya teori. Saya rasa itu kot untuk pembukaan. Mungkin Dr. Aini pun kalau ada penambahan bolehlah tambah sedikit berkaitan dengan apa tadi, offensive dan defensive realism. Dia kalau dia saya tambah sikit dia kalau nak secara, kalau saya faham neorealist ni dia ada dua, betul lah, offensive dan juga defensive. So kalau kita tengok daripada realisme klasik, dia lebih kepada menjelaskan berkenaan tingkah laku negara dalam keadaan untuk memperluaskan kuasa sesebuah negara tu. Dan manakala kalau kita di defensive neorealism, dia sesebuah negara dia cuba untuk mewujudkan satu keadaan yang kita kata keseimbangan kuasa. Betul Dr. Ricky? Dan ofensif pula dia cuba mencari satu kuasa yang hegemonik. Yang mana saya rasa saya dah share di minggu yang keberapa? Ke-10. Saya ada bagi sistem pola dunia tu. Ada unipolar, bipolar, tripolar. Yang itu yang cuba offensive neorealism cuba jelaskan. Ya, Faris pun boleh baca dalam buku saya tu, saya pun ada jelaskan dia ada. juga Sebenarnya ada. Ada juga Dr. Ricky yang jelaskan
dari sudut realisme klasik, realisme neoklasik dan juga neorealism. Ada. Cantik tu. Dia ada, dan juga ada juga Dr. Ricky dia jelaskan konsep. Dia dah rumuskan dah. Dia dah rumuskan yang kita dah tak payah dah kot baca yang tebal-tebal yang sakit kepala tu. Betul. Yang konsep apa? Diplomasi dasar luar pun Dr. Ricky dah jelaskan juga. Ada. Dasar luar. Ya. Okay. So bagus sebenarnya. Saya kalau saya nak memilih buku hubungan antarabangsa ni, saya akan cari penulis yang dia menulis berdasarkan teori. Dan sebenarnya susah untuk seseorang penulis nak menulis menggunakan teori. Selalunya kalau kita tengok yang menulis berdasarkan isu. Tapi nak belajar IR ni kita perlu master dalam teori itulah. Saya selalu cakap dengan rakan-rakan yang lain dia kalau kita ni mungkin satu masa nanti pelajar akan berhasrat untuk sambung belajar peringkat master, peringkat PhD. Jadi untuk menjadi seorang pakar tu pilih satu konsep atau satu teori cukup dah. Tapi kita betul-betul master bidang itu, bidang kepakaran kita. Kalau di kita teori ada banyak dalam hubungan antarabangsa, ada realis, ada liberalis dan sebagainya kan, komunisme dan sebagainya. Tapi pilih satu je, tapi kita pakar bidang itu. Maka orang akan merujuk kita lah bila kita pakar bidang itu, dan kena apply teori yang kita kuasai itu dalam penulisan-penulisan kita. Jadi kalau pelajar tengok artikel saya, artikel yang saya di hujung slide saya tadi itu, lebih banyak kepada aplikasi teori dan konsep lah. Aplikasi teori konsep. Betul. Alright. Ada apa-apa lagi tak yang nak bertanya? Tapi Dr. Ricky, kalau ada yang student-student saya yang ada kemusykilan lepas ni tiba-tiba ada nak bertanya ke apa Dr. Ricky, boleh kan hubungi Dr. Ricky di... Boleh. Okay. Boleh share saja nanti nombor saya, bolehlah kita bincang. Sebab untuk makluman semua, untuk makluman pelajar juga ya, saya di UTHM ni, di Jabatan Sains Sosial, saya tak mengajar langsung pun tentang IR. Saya tak mengajar IR, saya tak mengajar berkaitan dengan kepakaran dan bidang saya. Jadi apabila ada pelajar-pelajar yang bertanya ataupun rakan-rakan lain saya yang tanya berkaitan dengan bidang kita, jadi macam seronok, macam teringat semula. Okey, kita boleh ulang kaji balik kan, kita boleh discuss balik berkaitan dengan bidang yang kita minat lah. Jadi saya sangat terbuka apabila ada pelajar-pelajar dalam kelas ni yang sharing ke ataupun nak bertanya ke apa-apa berkaitan dengan IR, bolehlah nanti minta nombor saya dengan Dr. Aini. Boleh Doktor. Sebenarnya program boleh, kalau nak buat program, nak jemput Dr. Ricky untuk bagi berkongsi apa-apa pun boleh, tak ada masalah kan Dr. Ricky? Ya, boleh insya-Allah. Jangan dialu-alukan. Okey. Ada apa-apa lagi tak nak tanya Dr. Ricky? Tak ada saya Doktor. Ada yang lain? Ada tak? Tak ada? Tak ada Doktor. Tak ada. Okey. Sebenarnya Dr. Ricky, sekarang ni kita dah minggu ke-14 dah di sini. Okey. Minggu akhir. Dan untuk kuliah forum polisi ni saya dah jemput 3 orang dah untuk bagi guest lecture, bagi talk. Untuk satu semester ni? Betul. Dan okey, kita pun dah discuss berkenaan yang sebelum ni North Korea,
North Korea foreign policy, North Korea punya nuclear strategy dan juga hari ini berkenaan Iran. Okay. Dengan Dr. Ho semua Dr. Ho, Dr. Ho dengan Puan Hasma. Triki kenal tak? Oh, Puan Has. UKM kah? Dulu dia di UKM juga. Tapi sekarang dia setiausaha DUN di Penang. Oh, Tengah buat PhD dengan Dr. Dr. Bakri di UUM. Oh, PhD kat UM. Okay. Alright. Ada tak lagi nak tanya? Tak ada. Okay. So saya sebenarnya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dr. Ricky sebab sudi berkongsi ilmu dan juga pengalaman bersama-sama kita pada hari ini. Walaupun hari ini hari Ahad, Dr. Ricky bercuti kan. Okay, terima kasih. Tak, kita di Johor pun bekerja hari ni. Bekerja ke? Ya. Saya ingatkan cuti. Saya tadi baru habis kelas tadi pukul 10.